bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam serta hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita tunaikan fardu maghrib secara berjamaah dan kita sambung dengan majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan usaha kita pada ketika ini mendapat keredaan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana waktu maghrib ini adalah waktu yang singkat tetapi ia berkat. Jadi kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah kita boleh jadikan waktu yang singkat ini menjadi satu waktu yang berkat. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan bahawa apabila kita ni setelah selesai daripada solat, kemudian kita duduk dekat masjid, dekat surau untuk tunggu datangnya waktu solat yang seterusnya. Seperti mana pada ketika inilah kita dah selesai waktu maghrib, dah selesai solat maghrib, kita duduk untuk tunggu datangnya waktu solat isyak. Maka para malaikat akan mendoakan kita dengan doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ini yang kita sebut tadi waktu yang berkat. Walaupun waktu itu singkat 30 minit hingga ke 40 minit, tetapi di situ ada satu amalan yang besar, iaitu kita duduk untuk tunggu datangnya waktu salat yang seterusnya. Jadi sambil-sambil kita duduk tu, kita dengarlah majlis ilmu yang mudah-mudahan ada sedikit sebanyak kebaikan yang boleh kita dapat. Baik, kemudian yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat wa hutat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat atau kama qala. Yang mana mafhumnya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksud Allah berselawat ialah Allah menurunkan rahmatnya. Allah memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali. Wa hutat anhu asru khati'at, dan juga kita akan dihapuskan ataupun dibebaskan daripada 10 dosa-dosa kecil. Wa rufi'at lahu asru darajat, dan juga kita akan diangkat 10 darjat. Itu satu selawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita 30 jenis kebaikan. 10 dalam bentuk rahmat, 10 dalam bentuk diampunkan dosa-dosa kecil, dan 10 lagi dalam bentuk diangkat derajat kita di dalam syurga. Jadi sebab tu selawat ini adalah satu ibadah yang besar, kan? Dan ia mudah-mudahan boleh menjadi bekal untuk kita meraih syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam yang berbahagia pada malam hari ini saya ambil satu tajuk yang ringkas untuk kita bahaskan, iaitu saya ambil daripada kitab ataupun buku Umat Bertanya Rasul Menjawab. Ini buku Umat Bertanya Rasul Menjawab, buku barulah. Buku ini menghimpunkan tentang 40 hadis pertanyaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini nampak buku biasa, kan? Ini sebenarnya buku hadis. Jadi ini adalah buku hadis yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Mungkin tuan-tuan kenal kalau biasa dengar dekat IKIM ataupun dekat TV Al-Hijrah, kan? Biasa beliau selalu adalah. Baik, jadi dalam buku ini, dalam kitab ini disebutkan tentang 40 hadis himpunan pertanyaan para sahabat yang pernah ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu pernah ada yang namanya buku-buku yang bersifat Q&A, soal jawab, kan? Jadi kalau buku-buku Q&A itu adalah soal jawab yang biasa ditanyakan oleh kita masyarakat awam. Tetapi buku ini lebih daripada itu, sebab persoalan ataupun pertanyaan itu ditanyakan oleh sahabat. Kalau kita sebut sahabat, maksudnya mereka ini adalah manusia yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup sezaman dengan baginda Nabi, pernah berjumpa dengan baginda Nabi, dan kemudian mereka pun juga meninggal dunia dalam keadaan beriman. Baru disebut sebagai sahabat. Hidup pada zaman Nabi, pernah berjumpa dengan baginda Nabi, beriman dengan baginda Nabi, dan meninggal dunia pun juga dalam keadaan beriman. Ini disebut sebagai sahabat. Kemudian dalam sebuah hadis yang masyhur
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum au kama qala, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman ialah pada zamanku. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahawa sebaik-baik zaman dalam kalangan umat manusia ni ialah pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda Nabi masih lagi hidup dan ketika mana adanya para sahabat pada ketika itu. Itulah sebaik-baik zaman. Sebab tu sebahagian apa ni orang kata cendekiawan ataupun sebahagian orang kata ilmuwan muslim, lebih senang kata macam itulah, orang yang memiliki pakar apa ni pengetahuan dalam bidang sejarah, ada yang berpendapat apabila kita sebut zaman keemasan ataupun zaman kegemilangan, kan? Dulu kalau kita belajar sejarah, ada zaman keemasan, ada zaman kegemilangan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Golden Age. Bila iaitu pada zaman dinasti Abbasiyah. Kan? Ketika mana pada ketika itu teknologi ini berkembang pesat. Bermula daripada zaman dinasti Abbasiyah. Dan barulah selepas tu pindah ke barat, kan? Kemudian sekarang kita boleh lihat sampai zaman sekarang ni orang kata teknologi itu semakin berkembang. Tetapi adakah betul yang namanya zaman kegemilangan itu adalah yang boleh kita lihat ni dari perkembangan dari segi fizikal ni, peradaban fizikal ni? Maka di situ ada perbahasan lah. Ada yang kata betul itu adalah zaman kegemilangan pada ketika itu bermula daripada zaman dinasti Abbasiyah. Ini kalau kita lihat dari sudut peradaban yang nampak mata. Kan, dari segi bangunan, kemudian arkitek, bentuk seni binaan, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, betul. Dan pada masa yang sama ada satu lagi yang kita sebut zaman kegemilangan dari sudut rohani, dari sudut yang namanya jiwa kita. Itulah yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini pendapat yang dipegang salah satunya oleh Dr. Syed Alwi Alatas, salah seorang tokoh pensyarah dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dekat Gombak. Beliau ada tulis buku Utusan Terakhir berkenaan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam buku itu disebut bahawa zaman kegemilangan dari sudut rohani, jiwa kita inilah maksudnya dari sudut yang tak nampak mata, yang paling hebat, paling tinggi ialah pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tak ada dah zaman tu. Kan? Kalau kita nak dapatkan kualiti sebagaimana pada zaman baginda Nabi, memang tak dapat. Cumanya para alim ulama akan sentiasa membimbing kita, membimbing masyarakat ini paling kurang untuk capai kegemilangan dari sudut rohani, jiwa kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak capai 100% pun paling hampirlah orang kata, kan? Paling hampir boleh pergi sampai tahap macam tu, itu pun dah kira yang terbaik untuk kita. Maka kembali kepada buku ini. Jadi itulah yang kita sebutkan berkenaan tentang kelebihan yang ada pada zaman baginda Nabi dan juga para sahabat ketika itu. Maksudnya mereka ni hidup pada zaman yang terbaik dari sudut kerohanian. Meskipun dari sudut kebendaan, orang kata bangunan apa semua tu tak maju macam sekarang ni, tapi itulah zaman yang terbaik yang diiktiraf oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut tentang pertanyaan, kita buku ni pun tajuk dia umat bertanya, kan? Jadi dalam Al-Quran sendiri sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala rekodkan banyak ayat-ayat yang bersifat pertanyaan. Dalam Al-Quran diulang sebanyak 15 kali ayat yang ada mengandungi lafaz yas'alunaka. Yas'alunaka ni apa? Yas'alunaka ni mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Itu maksud lafaz yas'alunaka. Jadi kalau tuan-tuan nanti buka Al-Quran, baca ada lafaz yas'alunaka. Itu maksudnya ialah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa mereka tu? Orang-orang yang hidup pada zaman baginda Nabi pada ketika itulah, sama ada orang-orang musyrik ataupun para sahabat. Dan tiap kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz yas'alunaka, maka tiap-tiap kali itu Allah akan sertakan dengan lafaz
kul, yang bermakna katakanlah ataupun jawablah wahai Muhammad. Jadi bermakna apa? Tiap-tiap kali datang pertanyaan daripada umat pada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi Nabi untuk jawab. Yas'alunaka, maka Allah sambung dengan kul, katakanlah ataupun jawablah wahai Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita bahawa bertanya itu adalah satu perkara yang pentinglah, kan? Apatah lagi kalau kita ni memang tak tahu, maka ubatnya ialah bertanya. Maka dengan bertanya itulah yang boleh menghilangkan keraguan dan boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita. Ini contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz yas'alunaka tadi itu, contohnya ialah dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahidh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahidh, tentang darah haid. Maka selepas ayat tu Allah sambung lagi, kul huwa adza, katakanlah, kul katakanlah ataupun jawablah wahai Muhammad, huwa adza, darah haid itu ialah darah kotoran ataupun darah penyakit. Ini satu contohlah. Ada lagi 15, baki lagi 14 ayat yang ada dalam Al-Quran yang dimulakan dengan lafaz yas'alunaka. Dan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat yang famous yang biasa kita dengar. Kan? Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya ataupun kepada para alim ulama ahli zikir in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tak tahu ataupun sekiranya kamu tidak mengetahui satu-satu perkara. Ini lafaz yang ataupun ayat yang selalu kita dengar, kan? Dalam surah An-Nahl ayat 43. Syekh Ali As-Sabuni, salah seorang ulama Mesir, beliau ketika mana mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahawa dulu orang-orang musyrik Makkah ni mereka mempertikaikan tentang kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata macam tak sesuai, nabi ataupun rasul itu diutuskan daripada kalangan manusia. Jadi orang musyrik ni dia nak rasul itu perlulah diutus daripada kalangan malaikat, sebab malaikat ni makhluk yang mulia, kan, dicipta daripada cahaya, dan kemudian memang malaikat ini orang kata maksum, tak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bal ibadum mukramun, bahkan malaikat itu balhum ibadum mukramun, bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi orang musyrik Makkah dia tak nak nabi dan rasul daripada kalangan manusia. Dia nak rasul itu diutus daripada kalangan malaikat. Maka alasan yang disebutkan oleh orang musyrik Makkah ini hanyalah sekadar orang kata alasan yang direka-reka semata-mata atas dasar mereka tak nak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Dan sebab tak nak beriman, maka mereka ciptalah alasan macam-macam supaya mereka boleh terlepas daripada bebanan untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula. Sekiranya kami jadikan rasul itu daripada kalangan malaikat, la ja'alnahu rajula, maka pasti akan kami jadikan ia dalam keadaan dalam bentuk seorang lelaki. Maksudnya apa? Kalau sekiranya Allah berkehendak menjadikan rasul itu daripada kalangan malaikat, maka pasti Allah pun akan jadikan malaikat itu sebagai seorang lelaki. Dengan erti kata Allah akan jadikan malaikat itu menyerupai bentuk seorang lelaki yang boleh kita tengok, yang boleh kita lihat. Maksudnya dua kali kerjalah, ataupun orang kata tak ada faedah nak utus rasul daripada kalangan malaikat. Sebab kita tak nampak malaikat tu. Kan? Tak nampak malaikat. Sebab rasul diutus kepada kita tujuannya apa? Supaya boleh mengajar kepada kita, memberi petunjuk, orang kata mengarahkan ataupun memberitahu kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita solat, bagaimana puasa. Kan? Jadi kalau rasul daripada kalangan malaikat diutuskan kepada kita, macam mana kita nak lihat rasul itu melakukan satu-satu ibadah? Sebab malaikat adalah makhluk yang gaib, yang tak nampak mata. Jadi tak ada faedah. Maka sebab tu Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul itu daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan malaikat. Itu hikmah dia.
Sebagaimana contoh dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Hadis ini adalah hadis yang ditujukan kepada para sahabat pada ketika itu. Maksudnya apa? Baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat, "Sallu, salatlah kamu semua kama raaitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat." Dengan erti kata lain, para sahabat boleh melihat cara salat baginda Nabi itu macam mana, cara angkat takbir macam mana, kan, kemudian cara ketika mana berdiri tegak tu macam mana, tangan dekat mana. Semua tu direkodkan dalam hadis dan orang kata dihafal, diketahui oleh para sahabat sehingga sampailah kepada kita melalui mata rantai sanad yang ada, kan. Jadi para sahabat boleh melihat baginda Nabi salat macam mana oleh kerana baginda Nabi itu adalah diutuskan daripada kalangan manusia, kan, bukan daripada kalangan malaikat. Maka dekat sinilah, kan, orang-orang musyrik Makkah itu mereka membantah tentang kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nahl ayat 43 ni, kan, yang mana mafhumnya ialah dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kamu tak percaya wahai orang-orang musyrik Makkah, wahai orang-orang kafir Makkah tentang kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanyalah kamu kepada ahli kitab. Ini asbabun nuzul dia. Tanyalah kamu kepada ahli kitab, orang-orang yang telah mempelajari kitab Injil, kitab Taurat, kan, bahawa orang ahli kitab ni mereka pun mengetahui bahawa semua rasul, kan, kami tak pernah mengutuskan rasul daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dulu sampailah rasul yang terakhir, melainkan semuanya adalah daripada kalangan manusia, melainkan semuanya adalah daripada kalangan kaum lelaki. Maksudnya lelaki, manusia yang berkelamin lelaki, semuanya adalah daripada kalangan manusia. Tak ada satu pun rasul yang diutuskan daripada kalangan malaikat. Ini ayat itu adalah sebenarnya ditujukan kepada orang-orang musyrik Makkah supaya mereka ni bertanya kepada ahli zikir, iaitu ahli zikir di sini merujuk kepada ahli kitab, orang-orang ahli kitab yang mengetahui kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab yang terdahulu, bahawa mereka pun mengetahui semuanya adalah daripada kalangan manusia. Tak ada satu pun rasul daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan malaikat. Sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu. Jadi ini adalah asbabun nuzul dalam berkenaan tentang ayat yang kita sebutkan tadi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Meskipun sebab turun ayat ini adalah berkenaan tentang kisah orang-orang musyrik Makkah, tetapi dari segi pengajaran ataupun ibrah, itu kita boleh ambillah secara umum. Sebab ada kaedah yang mengatakan bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pengajaran tentang satu-satu ayat itu kita boleh ambil bukan berdasarkan kepada sebab turun yang khusus. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran kita baca tu ada asbabun nuzul yang tertentu yang khusus, tetapi ibrah ataupun tadabbur ataupun pengajaran secara umum kita boleh ambil, tak jadi satu masalah, tak jadi satu kesalahan lah. Jadi dalam ayat tadi pun sama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun ditujukan khusus kepada orang musyrik Makkah untuk bertanya kepada ahli kitab, tetapi kita boleh ambil ibrah yang umum. Maksudnya macam mana kita boleh tadabbur ia, kita boleh fahami ayat tadi dengan erti kata lain. Kalau sekiranya kita tak tahu tentang satu-satu perkara, maka kita tanya kepada orang yang ahlinya. Kan? Kalau kita ada masalah berkaitan tentang hal agama, kita jumpa dengan para asatidah, jumpa dengan para tok-tok guru kita, mufti-mufti kita. Itu dalam hal berkaitan agama. Dalam hal berkaitan tentang kesihatan, penyakit, kita ada sakit tapi tak tahu nak ubat macam mana, boleh jumpa dengan doktor, boleh jumpa dengan perawat Islam, kan? Maksudnya perawat Islam yang mana mereka ada ilmu berkenaan tentang perubatan Islam. Tak semua orang, tapi kena ada ilmu lah. Contoh sebagaimana yang telah diasaskan oleh almarhum Datuk Harundin sebagai contohnya, kan, Darus Syifa contohnya, ataupun perawat-perawat yang lain daripada tempat-tempat perubatan Islam yang lain. Yang penting mereka ada ilmu, boleh, tak masalah.
Kemudian kalau kita nak tahu berkenaan tentang permasalahan yang berkaitan tentang apa nama tu uh, urusan undang-undang berkaitan tentang perundangan, maka boleh jumpa dengan lawyer ataupun peguam. Jadi setiap bahagian dalam kehidupan kita ni ada pakar-pakar dia tersendiri, ada ahli-ahli dia yang tersendiri. Tak bolehlah semua benda kita nak tanya pada satu orangnya. Tak kena. Maksudnya itu adalah satu benda yang bermasalah lah. Jadi semuanya ni ada pakar, maka kita tanyalah kepada pakar masing-masing. Kena tahu dekat mana kita boleh tanyakan persoalan kita. Kalau dia melibatkan persoalan yang besar. Tapi kalau sekadar nak tanya persoalan yang ringan, sarapan dekat mana yang sedap dekat kampung ni, itu persoalan yang biasa. Boleh tanya dekat siapa-siapa, tak masalah. Nak tanya dekat Facebook ke, dekat apa nama ni, WhatsApp ke, grup kampung ke, boleh, tak masalah. Sebab itu persoalan yang biasa. Tetapi kalau melibatkan persoalan ataupun permasalahan yang besar berkaitan dengan kesihatan, berkaitan tentang perundangan, kemudian apa lagi, kereta rosak ke apa semua, berkaitan hal agama, ini jauh lebih besar lagi, maka tanyalah kepada orang yang berkelayakan. Sebab apa? Kita bimbang pada zaman sekarang ni, zaman media sosial, kita tak tahu dah soalan ni soalan penting ke tak penting. Ini soalan ni boleh mengakibatkan mudarat yang besar ke ataupun mudarat yang kecil. Kan? Sebab apa? Kalau kita semua soalan kita tanya dekat media sosial, yang jawab tu macam-macam. Kalau yang bagi jawapan bukan pakar, dia jenis apa nama ni bahasa sekarang, pala tahu kan. Minta maaf, itu bahasa kasar sikit, tapi itulah istilah yang digunakan oleh orang sekarang. Dia komen semua benda dalam keadaan dia pun tak tahu tentang perkara tersebut. Itu bahaya, kan? Boleh menyebabkan satu mudarat yang besar. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dulu pada zaman sahabat, dalam sebuah hadis pernah disebutkan, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahawa sekumpulan sahabat ni mereka pergi bermusafir, kan, melakukan satu perjalanan. Ketika mana bermusafir, tiba-tiba ada satu orang sahabat yang kepala dia terluka. Dia terjatuh ke macam manakah? Kepala dia tu terluka. Terluka teruk lah, berdarah teruk. Dan kemudian sahabat yang kepala dia terluka tadi tu, dia tidur. Apabila dia tidur, dia mimpi basah. Maksudnya mimpi keluar air mani, sehingga mewajibkan sahabat tadi itu untuk mandi wajib. Kan? Sebab hadas besar. Ketika mana dia bangun, dia nak pergi mandi wajib, dia tanyalah sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu mendapati aku ni boleh melakukan tayamum? Maksudnya nak tanya, ada tak rukhsah untuk aku buat tayamum? Sebab kepala aku terluka. Maka ada seorang sahabat yang bagi jawapan, kami tak mendapati bagimu rukhsah. Sebab apa? Sebab air ada. Maksudnya apa? Sahabat yang bagi jawapan ini tadi tak faham bahawa di situ ada yang namanya rukhsah apabila ada anggota tubuh kita yang terluka dan kita tak boleh ataupun terhalang untuk melakukan satu-satu taharah, sama ada wudu ataupun mandi wajib, maka di situ ada keringanan, ada rukhsah. Tapi sahabat tadi jawab, kami tidak mendapati rukhsah untuk kamu kerana air ada. Itu jawapan daripada sahabat tadi. Akhirnya sahabat yang kepala dia terluka tadi, dia pun mandilah. Mandi wajib macam biasa, diratakan air ke seluruh badan termasuklah dekat kepala dia yang terluka tadi. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat tadi meninggal dunia. Meninggal dunia selepas daripada mandi wajib tadi. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perkara ini, berita itu sampai kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi bersabda, qataluhu qatalahumullah. Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Ini seakan-akan ungkapan kekecewaan ataupun ungkapan marahlah, kan? Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tak bertanya sekiranya mereka tak tahu? Kata baginda Nabi. Kalau tak tahu, kenapa tak tanya? Kan? Fa innama shifa'ul ai as-su'al. Kerana hanya saja ubat bagi keraguan, ubat bagi kejahilan itu adalah dengan cara bertanya. Disebutkan dengan lafaz fa innama, hanya saja. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, fa innama ni satu itu je lah.
Contohnya innamal a'malu binniyat, kan, dalam hadis yang lain. Hanya saja sahnya tiap-tiap perbuatan itu adalah dengan niat. Jadi kalau tak ada niat, maka amal ibadah kita tak sah. Begitu juga dalam hadis ini, fa innama syifa'ul lu'i as-su'al. Hanya saja ubat bertanya, ubat kejahilan itu adalah dengan bertanya. Itu je ubat dia, tak ada yang lain. Kan ini. Inna makana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadih. Kemudian baginda Nabi jelaskan, kerana sesungguhnya memadai baginya, bagi sahabat yang kepala dia terluka tadi itu, ayyatayammama, yaitu memadai baginya untuk bertayamum. Kemudian dia tayamum maksudnya basuh, bukan basuh, dia sapukan debu dekat wajah dan juga kedua-dua tangan, dan kemudian dia balut bahagian yang terluka tadi tu, kan, bahagian kepala yang terluka tadi tu balut, dan kemudian setelah itu dia pun mandilah macam biasa, mandi janabah, mandi wajib macam biasa, sehingga bahagian yang dibalut yang terluka tadi tak terkena air. Dan selepas itu dia sapukanlah dekat air dekat atas balutan tadi, sekadar sapu je dekat atas balutan tadi, sehingga air itu dia tak masuklah dekat bahagian kepala yang terluka. Ini cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbezalah dengan jawapan daripada salah seorang sahabat yang tak disebutkan namanya tadi. Itu kisahnya. Jadi ini contoh bagaimana satu-satu persoalan sekiranya kita tak tanyakan kepada orang yang tepat, dan kemudian juga bahaya apabila kita ini memberi satu jawapan atas perkara yang kita tak pasti. Satu perkara yang memang kita tak tahu ataupun tak pasti. Dia boleh menyebabkan satu mudarat yang besar, kan? Contohnya dalam hadis tadi tu boleh menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sampai tahap macam tu. Jadi pada zaman sekarang pun boleh dikatakan macam itulah. Hal rumah tangga contohnya, kita tanya dekat media sosial, yang bagi jawapan tu entah siapa-siapa, kan? Sebab hal rumah tangga ni setiap orang berbeza, cabaran kita dengan orang lain pun berbeza. Kita boleh ambil pandangan, tapi nak apply, nak aplikasikan, nak amalkan secara direct, tak semestinya tepat. Jadi sebab tu perlu jumpa orang yang pakar, perlu jumpa pada ahlinya. Bukan sebarang orang kita boleh tanya. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita dah sebut berkenaan tentang kepentingan bertanya. Dan pada masa yang sama di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Jadi pertanyaan ni ada yang penting dan ada juga ada yang tak perlu pun untuk kita tanya. Contohnya benda yang dah tahu tak perlulah tanya. Benda dah tahu, buat apa nak tanya lagi, kan? Kecuali kalau nak pastikan, tak masalah. Tapi kalau nak uji seseorang, kita nak test seseorang, tu boleh dikatakan kurang beradab lah ataupun tidak berakhlak. Sebab itu kita elakkan. Kemudian juga ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tak penting. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan di permulaan tadi, iaitu surah Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu hina anha wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu maka akan menyusahkan kamu. Jadi Said Qutb, salah seorang ulama Mesir, beliau menyatakan bahawa maksudnya janganlah kamu bertanya mengenai perkara-perkara yang telah dimaafkan dan tidak difardukan oleh Allah, atau ia tidak dihuraikan dan tidak diperincikan oleh Allah. Ini dulu pada zaman sahabat ketika mana Nabi masih lagi ada. Jadi para sahabat dilarang untuk bertanya tentang perkara-perkara yang tidak difardukan ataupun perkara-perkara yang umum yang tidak dihuraikan secara terperinci. Dan maka tak perlu nak tanya lebih-lebih. Contohnya tentang ibadah haji. Hadis berkenaan tentang ibadah haji. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu khutbah kepada para sahabat, dan baginda Nabi berkata, ya ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu ibadah haji.
Ini ungkapan baginda Nabi ketika mana berkhutbah kepada para sahabat, kepada umat Islam pada ketika itu. Ungkapan di ungkapan yang umum, innallaha kataba alaikumul hajjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kamu ibadah haji. Ungkapan yang umum. Maksudnya umat manusia, umat Islam pada ketika itu diwajibkan melakukan ibadah haji. Itu je. Tetapi tiba-tiba ada satu orang sahabat, salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis, beliau berdiri dan beliau bertanya kepada baginda Nabi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Adakah kewajiban ibadah haji tadi itu tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Nah, tengok beza kan. Ungkapan baginda Nabi sebut secara umum. Tiba-tiba salah seorang sahabat ni bangun dan dia bagi pertanyaan, adakah tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Ini yang dimaksudkan tadi, jangan bertanya sesuatu yang umum dengan terperinci. Kesannya apa? Nanti kita tengok. Kesannya ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau qultuha lawajabat." Kalau aku wajibkan ia, kalau aku kata ia, lawajabat, pasti dia akan jadi wajib. Kan? Wajiblah tiap-tiap tahun. Walau wajabat lam ta'malu biha. Kalau dah wajib tiap-tiap tahun, lam ta'malu biha. Pasti kamu tak akan buat benda tu. Walam tastati'u an ta'malu biha. Bukan setakat tak buat, walam tastati'u, dan pasti kamu tak akan mampu buat ibadah haji tiap-tiap tahun. Itu jawapan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ia boleh merubah kesan hukum hakam pada ketika itu. Kan? Soalan ungkapan baginda Nabi, ungkapan yang umum, apabila salah seorang sahabat bangun dan minta diperincikan, maka boleh jadi kalau sekiranya baginda Nabi berkehendak, yang Allah berkehendak, maka boleh jadi ibadah arahan yang umum tadi itu boleh jadi satu arahan yang lebih terperinci dan akhirnya akan membebankan kita umat Islam. Jadi sebab itu para sahabat pada ketika itu dilarang untuk bertanya tentang sesuatu yang umum dengan lebih terperinci, ataupun bertanya tentang sesuatu yang tidak difardukan, tiba-tiba tanya wajib ke tak. Tak boleh, kan? Sebab boleh merubah hukum hakam. Kemudian baginda Nabi sambung lagi, al-hajju maratan faman zada fatatawuun. Haji itu satu kali sahaja. Barang siapa yang tambah lebih daripada satu kali, kan, maka ia jadi ibadah sunat. Samalah juga dengan umrah, kan, yang wajib satu kali sahaja dalam seumur hidup kita. Kali kedua, ketiga dan seterusnya ia dah jadi ibadah yang sunat. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, dalam hadis tadi yang kita baca tadi itu ada sambungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, "Zaruni ma taraktukum." Tinggalkanlah kepadaku apa yang aku biarkan kepadamu tanpa dihuraikan atau diperincikan. Maksudnya kalau baginda Nabi sebut secara umum, biarlah dengan keumuman benda tu. Jangan kita tanya lebih-lebih, jangan kita perincikan lebih-lebih, kan? Sebab apa? Baginda Nabi sebut macam tu, biar macam tu. Kerana itu adalah kemudahan bagi umat. Contoh dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah olehmu Al-Quran, kerana kelak nanti pada hari kiamat ia akan datang, pahala Al-Quran akan datang untuk menjadi syafaat kepada pembacanya. Hadis ni umum. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Disebut secara umum. Baginda Nabi perintahkan kita baca Quran. Tak kisah sehari berapa kali, tak kisah sehari berapa banyak, tak disebut. Kan? Tak disebut satu hari berapa juzuk, berapa muka surat, tak disebut. Tak disebut satu hari berapa kali, tak disebut. Kan? Jadi kita nak baca berapa banyak sekalipun boleh. Kalau kita mampu satu hari satu muka surat, baca. Kalau kita mampu satu hari satu juzuk, baca. Kalau kita mampu satu hari satu kali khatam, buat, baca, tak masalah. Kalau kita mampu satu hari satu kali khatam, kemudian satu malam satu kali khatam, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan Ramadan, kan, siang hari sekali khatam, malam sekali khatam. Dalam satu bulan 30 hari, contohnya dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Itu Imam Asy-Syafi'i, kan. Maka buatlah, boleh, tak masalah. Jadi ibadah dalam hadis tadi, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, baginda Nabi sebut secara umum. Biarlah ia dalam keumumannya dan kita buat ikut pada kemampuan kita. Kan? Tak perlu kita
nak tanya lebih-lebih. Itu pada zaman sahabat pada ketika itu. Kemudian baginda Nabi sambung, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kerana telah binasa kaum-kaum yang terdahulu kerana mereka ni banyak bertanya dan banyak melakukan perbezaan ke atas nabi-nabi mereka. Jadi umat-umat terdahulu mereka ni telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara faktor salah satu sebabnya ialah banyak bertanya. Bukan bertanya sebab tak tahu, beza. Tapi sebab nak mengelak. Kan? Nak mengelak supaya mereka terlepas daripada apa yang diwajibkan ke atas mereka. Itu kaum-kaum yang terdahulu. Contohnya Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih lembu. Tapi apa dia buat? Dia tanya macam-macam. Lembu yang macam mana? Kan? Lembu yang warna apa? Lembu besar ke kecil? Jadi pertanyaan-pertanyaan sebegitu akhirnya menyusahkan mereka juga. Ya? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk sembelih lembu betina. Itu je. Arahan tu umum. Sembelih lembu betina. Maksudnya nak lembu betina yang macam mana sekalipun tak masalah lah, tak kisah sebab tak diperincikan. Buat je lah, kan? Tapi oleh kerana mereka ni tak nak buat, mereka buatlah soalan macam-macam supaya tujuannya akhirnya mereka tak melakukan ibadah tersebut. Dan hampir-hampir sahaja orang Bani Israel ni hampir-hampir sahaja tak boleh jumpa lembu betina, tak besar tak kecil, yang warna keemas-emasan, kan, tak terlalu tua dan tak terlalu muda, yang tak digunakan untuk kerja-kerja yang berat. Nak cari lembu macam tu, mana nak dapat? Memang sangat-sangat susah. Hampir-hampir saja mereka tak berjaya melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya Allah beri keizinan lah, mereka berjaya melakukan perkara tersebut setelah melalui pelbagai cabaran pada ketika itu. Itu contohnya Bani Israel, kan? Jadi itu kaum-kaum yang terdahulu. Mereka banyak bertanya supaya boleh berlepas diri dan banyak melakukan percanggahan terhadap nabi-nabi mereka. Kemudian baginda Nabi sambung lagi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika mana aku memerintahkan kepada kamu tentang satu-satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia berdasarkan pada tahap kemampuan kamu. Jadi kalau dalam hadis-hadis kita jumpa hadis-hadis fadail a'mal sebagai contohnya, ataupun hadis-hadis yang lain berkenaan tentang satu-satu amalan yang disebutkan secara umum, tidak terperinci, sebagaimana kita sebut tadi hadis tentang baca Al-Quran, kan? Maka itu perintah yang umum. Maka fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah ia mengikut kadar kemampuan kamu. Kemampuan kita ni berbeza-beza, kan? Maka kita buatlah ikut kadar kemampuan kita. Sebab tu kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain pun, kalau ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Soalan yang sama, tapi sahabat yang bertanya itu adalah sahabat yang berbeza, maka jawapan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza. Kenapa? Antara hikmahnya ialah untuk kemudahan bagi umat. Kan? Ada orang yang bertanya, mungkin latar belakang dia ni sebagai seorang yang kurang berkemampuan. Maka baginda Nabi akan bagi jawapan yang berbeza. Kalau ada orang yang bertanya, tengok latar belakang dia tu sebagai seorang yang berkemampuan, ada harta yang banyak, kaya raya, maka baginda Nabi akan bagi jawapan yang berbeza. Contohnya macam tu. Begitu juga dalam berkenaan tentang amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur ni kalau kita perhatikan banyak hadis berkaitan dengannya. Kan? Antaranya ada yang diperintahkan untuk baca surah Al-Kafirun sebelum tidur supaya dihindarkan daripada sifat kufur, dosa kufur ataupun dosa menyekutukan Allah, dan dosa mensyirikkan Allah. Kemudian ada juga amalan sebelum tidur, iaitu berkenaan tentang membaca 3 kul, kemudian sapu, tiup dekat tapak tangan dan sapu dekat anggota badan kita ulang sebanyak 3 kali. Ada juga amalan sebelum tidur membaca ayatul kursi. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, baca ayatul kursi supaya dijauhkan daripada gangguan syaitan. Kemudian ada juga riwayat Imam Muslim, tak silap saya, berkenaan tentang baca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam untuk cover ibadah kita pada malam itu. Itu contoh. Kemudian ada juga baca surah Al-Mulk, kan, untuk
menjadi benteng supaya kita ni dijauhkan daripada azab kubur. Itu contoh, baru 5, banyak lagi lah dekat hadis-hadis yang lain, amalan-amalan sebelum tidur. Jadi kalau kita perhatikan sangat banyak. Kan? Kenapa banyak? Itu adalah rahmat untuk kita. Ada orang yang boleh baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Alhamdulillah, baca. Ada orang yang boleh baca Ayatul Kursi je tiap-tiap malam. Alhamdulillah, bacalah. Ada orang yang boleh baca 3 kul tiap-tiap malam. Itu amalan dia. Yang lain dia tak tahu. Boleh baca. Ada orang yang dia boleh baca surah Al-Kafirun sahaja tiap-tiap malam. Boleh baca. Maksudnya apa? Ketika mana datang sesebuah hadis yang bersifat umum ataupun ada banyak hadis tentang satu-satu amalan, maka kita buat berdasarkan pada kadar kemampuan kita. Kalau daripada banyak-banyak tadi ini kita boleh buat semua, buat semua. Kalau tak boleh buat semua, paling kurang ada satu yang boleh kita pegang, kita amalkan secara istiqamah. Begitu juga dengan hadis yang umum berkenaan tentang perintah baca Quran tadi. Dan kalau kita satu hari boleh satu muka surat, buat. Yang penting istiqamah. Dan kalau mampu satu hari satu juzuk, buat. Yang penting istiqamah. Ikut pada kadar kemampuan kita. Itu maksudnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Dan ketika mana aku memerintahkan ataupun melarang kamu daripada melakukan satu-satu perkara, fada'uh, maka tinggalkanlah ia. Jadi kalau baginda Nabi datangkan hadis tentang larangan satu-satu perkara, terus tinggalkan. Profesor Dr. Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir yang datang baru-baru ni kan, beliau menyebutkan hadis ni maknanya ialah kalau ada hadis yang bersifat larangan, terus tinggalkan. Sebab apa-apa sahaja yang bersifat larangan itu sangat mudah. Jadi tak perlu fikir panjang, terus tinggalkan. Baik, kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung sedikit lagi. Okey, baik. Jadi dalam hadis tadi ditutup dengan ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Ketika mana aku melarang tentang satu-satu perkara, maka tinggalkanlah ia. Jadi jelaslah kalau ada hadis-hadis yang bersifat larangan untuk kita ni meninggalkan satu-satu perkara, tak perlu fikir panjang, terus tinggalkan perkara tersebut. Itu jelas. Sebab itulah Dr. Syekh Ali Jumaah Hafizahullah beliau menyebutkan bahawa ini menunjukkan bahawa apabila kita meninggalkan satu-satu larangan, sebenarnya ia mudah berbanding kalau kita nak melakukan satu-satu ketaatan. Jadi kalau meninggalkan tentang larangan, terus tinggalkan, kan? Tak perlu nak fikir panjang dan tak perlu nak orang kata nak takwil-takwil macam-macam, tak perlu. Kemudian dalam syarah kitab Sunan Ibnu Majah ada satu pendapat yang menyatakan bahawa hadis ini yang kita sebut panjang lebar tadi itu menunjukkan bahawa ataupun menjadi dalil bahawa makruh bertanya dan dikeji. Bertanya hukumnya adalah makruh dan dikeji berkenaan tentang perkara-perkara yang kita sebut tadi itu yang boleh merubah hukum hakam. Tetapi sebahagian ulama menganggap ia khusus pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bimbang hukum ketika itu boleh menjadi haram sedangkan ia sebelumnya tidak haram, atau menjadi wajib yang menyebabkan sukar untuk melakukannya, disebutkan dalam kitab Masyarikul Anwar. Jadi pendapat yang kedua menyatakan hukum makruh tadi itu hanyalah berlaku pada zaman sahabat sahaja, ya, pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sebab pada ketika itu baginda Nabi masih ada. Jadi apabila baginda Nabi masih ada, maksudnya hukum hakam itu masih lagi dalam proses pembentukan. Kan? Contoh dalam hadis tadilah berkenaan tentang ibadah haji tadi tu. Jadi Allah wajibkan ibadah haji kepada kita secara umum. Baginda Nabi sebut secara umum. Tetapi apabila ada satu pertanyaan daripada salah seorang sahabat tadi tu, dia boleh jadi dua. Kalau baginda Nabi kata ya, maka ibadah haji itu boleh jadi wajib tiap-tiap tahun. Tapi akhirnya baginda Nabi memberi pengajaran kepada umat Islam, kepada para sahabat pada ketika itu. Baginda Nabi kata al-hajju maratan. Baginda Nabi simpulkan bahawa haji itu satu kali sahaja. Ini menunjukkan bahawa hukum hakam pada ketika itu boleh berubah. Yang pada asalnya diwajibkan satu kali sahaja boleh berubah jadi wajib tiap-tiap tahun. Timbul perubahan sebab apa? Apabila berlaku pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan tadi, yang tak, pertanyaan-pertanyaan yang tak tepatlah ataupun yang tak sesuai. Begitu juga hukum hakam yang asalnya tak haram, baginda Nabi tak larang. Contoh makan dab. Ada seorang sahabat yang makan dab. Baginda Nabi tengok dan baginda Nabi tak larang juga tidak memerintahkan. Ini disebut sebagai takrir ataupun ketetapan ataupun persetujuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrir, kan? Jadi baginda Nabi tak larang dan tak memerintahkan sahabat yang makan dab tadi, maka ia jadi bolehlah, tak masalahlah, kan? Tapi kalau sekiranya contoh, kalau para sahabat pada ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah makan benda ni? Benda yang asalnya mubah, kalau sekiranya bertanya, bolehkah makan benda ni? Haram ke tak? Kalau baginda Nabi kata haram, maka ia akan berubah jadi haram. Itu yang kesimpulan daripada hadis tadi tu. Jadi pertanyaan itu dimakruhkan hukumnya hanyalah pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hukum hakam masih lagi boleh berubah. Tapi kalau pada zaman sekarang tak jadi satu kesalahan. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, haji itu berapa kali? Kewajiban ibadah haji itu berapa kali? Tak masalahlah kita jawab. Soalan tu tak salah sebab benda tu tetap, hukum tu telah pun tetap, tak boleh berubah. Ibadah haji, kita jawablah ibadah haji satu kali sahaja yang wajib dalam seumur hidup kita. Begitu juga kalau ada orang bertanya, Ustaz, benda ni halal ke haram? Kalau jelas keharamannya, maka kita katakan ia haram. Kalau jelas halalnya, maka kita katakan ia halal. Itu maksudnya hukum hakam pada ketika ini tak berubah. Jadi nak bertanya tak masalah. Cuma yang perlu elakkan tadi ialah pertanyaan-pertanyaan yang orang kata tak
tak sesuai. Contohnya benda yang dah tahu, kita tanya balik tujuannya untuk apa? Untuk tes seseorang. Itu tak perlulah. Ataupun untuk merendahkan seseorang. Itu tak perlu. Atau untuk menghina seseorang. Itu kita tinggalkan. Tapi kalau kita bertanya memang betul nak tahu, memang betul bukan untuk tujuan berdebat, bukan untuk tujuan yang menyalahi syariat, boleh. Bahkan ia adalah satu perkara yang sangat penting kerana ia akan membuka pintu pengetahuan. Dan adab bagi orang yang ditanya. Kalau kita tak tahu, maka kita jawablah wallahu a'lam. Tak tahu, kan? Itu adab dalam hal ilmu lah. Kalau kita tahu, kita jawab. Tapi kalau tak pasti, saya tak pastilah, nanti saya cuba rujuk balik jawapan dia macam mana. Sebab apa? Ia boleh memberi kesan yang besar, kan? Sebagaimana contoh-contoh yang kita telah sebutkan tadi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tentang kepentingan bertanya dalam agama kita. Kita sebenarnya belum masuk lagi dalam hadis yang pertama tu. InsyaAllah lah lain kali yang kita sebutkan. Sebab benda yang kita kupas tadi tu pun mudah-mudahan boleh membuka minda kita lah, kan? Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil dan ada kebaikan yang boleh kita dapatkan dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tersilap cakap datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidina wa walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. صف الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله